suami tadi mungkin dengan keupayaan dia, dengan pendapatan yang dia ada, dia akan cuba sedaya upaya untuk beri nafkah kepada isterinya. Sedaya upaya. Begitu ceritanya. Dan bagi isteri ataupun anak-anak yang menerima tu, dia sangat memahami keadaan suaminya, walaupun jumlahnya sedikit, dia cukup memadai untuk dia menjadi seorang yang bersyukur pada Allah SWT kerana dapat nafkah. Ramai yang datang pejabat mengayu, dia kata, "Ustaz, suami saya nak cerai." "Kenapa nak cerai, puan?" "Suami saya tak bagi nafkah." Cerita dia macam tu. Tak bagi nafkah. Saya tanya dia, "Apa yang puan faham tentang nafkah?" "Nafkah lah." Dia kata, "Yelah, nafkah tu apa?" "Nafkah." Jadi saya tanya dia, "Barang dapur siapa beli? Rumah siapa bayar?" Rumah sewa." Dia kata, "Tak apalah, siapa yang bayar?" "Suami lah, dia kan ketua keluarga." Dia kata macam tu. Dia sekolahkan saya. Saya ni kat pejabat selalu kena sekolahkan orang. "Barang dapur ada beli?" "Ada, kadang saya beli, kadang dia beli." Segitu. Okey. Pakaian ada? "Ada, hari raya je dia beli. Itu pun 2 pasang je tu. Saya ingat dalam setahun ni adalah 2 pasang dia bagi. Itulah dia. Daripada setahun saya duduk dengan dia tu, 2 pasang tu dia beli." Okey. Maknanya dari segi peraturannya, dari sudut syaratnya, suami bagi nafkah tak? Suami bagi nafkah sebenarnya. Tetapi sifatnya tidak sempurna. Tidak bagi nafkah tu mungkin sifatnya tidak sempurna kerana bergantung kepada keupayaan suami tadi. Jadi apa yang puan faham tentang nafkah? Ialah dia tak bagi saya duit. Kena faham, bila makan, pakai, tempat tinggal telah sediakan oleh suami pada dasarnya, walaupun tak cukup, maknanya suami itu dianggap sebagai memberi nafkah. Cumanya dia tidak sempurna. Sebab tu bila orang tanya pada saya, dia kata, "Ustaz," saya tanya pada dia, dia tanya pada saya, dia cakap, "Saya nak cerai." "Kenapa nak cerai, puan?" "Sebab suami saya tak bagi nafkah langsung." Tak bagi nafkah langsung dengan tak sempurna bagi tak sama. Tak bagi nafkah langsung macam kuliah saya yang lepas, kalau tuan-tuan ingat lah, tak ingat pun tak apa, saya tak kecil hati pun, jangan risau. Sebab dah sebulan lebih rasanya gitu. Tak bagi nafkah langsung tu, maknanya biasanya suami tu tak tinggal sama dengan isteri tu. Biasanya itulah, ditinggalkan. Sebab tu kalau kita tengok ta'liq nikah, selepas nikah, suami tadi pengantin lelaki dia akan baca ta'liq. "Sekiranya saya tinggalkan isteri saya selama 4 bulan hijrah berturut-turut, dan secara sengaja ataupun paksa, dan dalam tempoh tersebut saya tidak memberi nafkah kepadanya." Sebab apa? Kecenderungan orang tinggalkan isteri untuk tidak bagi nafkah tu lebih tinggi berbanding dengan suami yang tinggal serumah. Biasanya tinggal serumah ni suami sikit-sikit mesti baginya. Dia pergi ngeteh dengan kawan-kawan dia, ada balance roti canai 2 keping, 2 roti canai 2 keping itulah dia tapau bawa balik, dia bagi pada isteri dia awal bulan lepas. Mana prinsip dari segi undang-undangnya, suami bagi tak? Suami bagi, tapi tak sempurna. Nanti kat mahkamah dia bincang lah. Logik tak logik? 2 keping roti canai nak makan untuk 2 bulan, untuk sebulan punya cerita. Memang tak logik. Jadi ceritanya nafkah tu tak sempurna. Bila nafkah tak sempurna, maka perkara yang patut dituntut oleh seorang isteri, ini kalau kita tengoklah dari segi perundangannya, maka si isteri tadi lebih relevan atau wajar buat tuntutan nafkah, bukan tuntutan cerai. Tapi kalau suami tinggal terus, maka suami tadi dia tinggal dan tidak memberi nafkah, biasanya itu boleh dijadikan alasan untuk isteri tadi tuntut fasah. Fasah ni apa? Fasah ni walaupun suami tadi tak setuju untuk cerai, tetapi mahkamah mendapati sekiranya perkahwinan itu diteruskan, maka dia boleh mendatangkan mudarat kepada si isteri ataupun anak tadi, maka wajar perceraian itu berlaku walaupun suami tak setuju. Dia jadi bain sughra nama dia. Dia tidak mengurangkan baki talak. Fasah tu dia tidak mengurangkan baki talak. Tetapi dia tidak boleh balik semula dengan rujuk. Dia nak balik semula dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru. Ini secara umum lah saya nak cerita begitu. Jadi dibahaskan tentang nafkah ini. Nafkah ni tanggungjawab siapa? Tanggung suami dan isteri wajib tak memberi nafkah. Tak tengok juga. Ada orang cakap, "Ustaz, isteri saya kerja, Ustaz. Saya kat rumah jaga anak. Jaga anak, kemas rumah, basuh baju, sidai kain hari-hari. Tapi dia tak bagi nafkah pun pada saya." Ni nak macam mana pula ni? Ini biasa ada orang kerja Singapura dulu, isi gaji besar kat Singapura, jadi si suami kat rumah jaga anak, dia lah tukang kantor anak dan semuanya. Macam mana nak settle masalah tu? Adakah tetap kena bagi nafkah ke macam mana? Panjang cerita ni tuan-tuan. Cerita nafkah ni 4 kali kuliah tak habis sebenarnya. Mukadimah je nanti pun belum masuk tajuk lagi, insya-Allah. Jadi kita tengok dalam
perbahasan ulama fiqh, termasuklah apa yang dibahaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu, dan saya petik juga nukilkan daripada pandangan-pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Kita tengok bagaimana mereka ni menyatakan bahawa tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri itu muktamad, wajib bagi suami. Wajib bagi suami. Nafkah pada isteri, nanti kita tengok nafkah pada anak, dan kita tengok nafkah kepada orang tua. Nafkah pada orang tua ni pun timbul isu juga. Ada tak dibahaskan oleh ulama fiqh? Nafkah kepada isteri dengan nafkah kepada orang tua, mana yang patut didulukan? Nak kena tengok juga tu. Tanggungjawab memberi nafkah kepada orang tua ni lebih kepada anak lelaki ke lebih kepada anak perempuan? Pun dibahaskan juga. Yang ini kita akan dapat lihat nanti bagaimana perbahasan di kalangan ulama tentang nafkah terhadap orang tua. Nanti tuan-tuan sambil-sambil tanyalah, angkat tangan, sebab kita kuliah tak panjang. Saya lepas isyak, mungkin azan isyak sekejap, lepas tu kita sambung, lepas tu kita sambung sikit lagi, lepas tu kita sembahyang. Dalam ayat Quran surah Talaq, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hendaklah orang yang mampu liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Sadaqallahul azim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan pada kadar kemampuannya yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang di dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ayat Al-Quran ini sebenarnya kita bukan tak biasa dengar, kita biasa dengar lah. Orang nak kahwin, tak apa lah, saya tak nak kahwin Ustaz, sebab saya belum mampu lagi nak menanggung anak isteri itu. Kalau ikut hadis Nabi SAW disebut, kalau orang tu dah sampai masanya, kalau kahwin, kahwin lah. Kalau bagi seorang bapa, anak perempuannya tu dah sampai peringkat dia tu dah boleh dinikahkan, nikahkan lah. Tetapi yang jadi orang tersangkut nak nikah sebab apa? Sebab dia mikirkan rezeki nanti macam mana, takut tak cukup dan seumpamanya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata jangan risau, jangan risau. Yang ini kenapa? Kerana Allah Taala akan menentukan rezeki. Bila berkahwin ni, Allah Taala tentukan rezeki bagi orang yang dah berkahwin tadi, suami atau isteri. Tapi janganlah tak kerja langsung, kita pun sibuk nak kahwin. Kena tengoklah keupayaan diri kita ni. Kadang bisnes okey, kadang bisnes tak okey. Ramai juga saya jumpa. Orang bisnes kejap okey, kejap tak okey, okey tak okey. Dia tanya saya, Ustaz macam mana nak buat? Saya cakap kahwin. Uish, biar betul Ustaz, saya nak bagi makan apa anak bini saya? Dia maknanya tu adalah benda yang nak dibaginya tu. Bukan tak ada langsung. Ini memang duduk rumah, tidur, makan, menghabiskan duit beras mak bapak dia. Lepas tu sibuk nak kahwin. Agak-agak lah. Itu yang lagu Jang, oh Jang tu kan. Cerita gitu kan. Dia sibuk nak kahwin. Yang itu dia sebenarnya lambat masuk Minang tu. Yang itu. Jadi, saya nak sebutkan bahawa ayat Al-Quran ini menyatakan bahawa memberi nafkah itu ikut kemampuan. Ini jumhur ulama. Majoriti ulama menyatakan bahawa memberi nafkah bagi seorang suami itu mengikut kemampuan. Mengikut kemampuan ni apa? Yang memenuhi keperluan. Keperluannya apa? Keperluannya nanti kita tengok. Asasnya makan, pakai, tempat tinggal. Oh, saya boleh sewa rumah je Ustaz, sewa rumah. Sewa rumah tak boleh, sewa bilik. Sewa bilik. Yang itu. Jadi si isi tadi kena ikut sewa bilik tadi, kena duduklah. Yang mengikut kemampuan tadi. Tumpang rumah keluarga. Tumpanglah rumah keluarga. Begitu. Kemudian makan. Makan, pakai, makan. Makan ini ikut makanan kemampuan kita. Makan apa? Makanan ruji kita apa? Beras. Tengoklah mampu beras hancur lah. Basmati lah. Yang itu. Dan lauk pauknya itulah yang ulama bahaskan. Nasi, yes, keperluan. Kalau kita nak kahwin, tapi tak mampu nak beli beras, jangan kahwin. Ini yang disebutkan. Kalau kita nak kahwin, nak beli beras, makanan ruji ni kita tak mampu nak beli, tiap-tiap bulan, 2 kampit lagi gitu, maka jangan kahwin. Sebab kita termasuk di kalangan orang yang tidak mampu untuk berkahwin. Itu. Kalau sewa rumah tak boleh, sewa bilik pun tak boleh, maka kita pun termasuk di kalangan orang yang tidak mampu untuk berkahwin. Maknanya orang macam ni, kalau dia berkahwin, makruh hukum dia.
Makruh hukum dia. Kerana apa? Kerana dia tak mampu. Dia boleh menyebabkan pasangan dia tu hidup menderita. Disebabkan apa? Disebab ketidakmampuan yang teramat sangat. Begitu juga dengan pakaian dibahaskan oleh para ulama. Antaranya mereka menyatakan bahawa paling kurang setahun 2 pasang. Termasuklah pakaian dalam dia. Ini yang basic senang cakap macam tu lah nafkah ni. Termasuk pakaian dalam dia. Sebab tu orang perempuan ni, minta maaf saya sebut, kadang-kadang orang lelaki ni dia belikan baju je. Pergi jalan, shopping komplek, beli kat butik-butik kan, belilah baju Melayu. Saya dah belikan dia baju Melayu. Dia tak tahu pakaian dalam orang perempuan ni mahal lebih daripada baju Melayu yang dia beli tu. Ya ini. Maka orang lelaki ni kalau dia tak hirau pasal pakaian dalam si isteri tadi tu, maka mengikut hukum orang perempuan boleh minta pada suami dia, abang, saya punya tu dah kendur. Tak boleh lah. Pergi nak sangkut-sangkut dia punya apa tu, klip dia pun dah tak boleh lah. Abang asyik tarik je macam tu gitu kan. Kau nak apa je tu? Saya nak yang baru cerita itu. Nak yang baru tu tengok jenis. Tengok jenis. Kalau suami jenis boleh memang yang jenis yang memang branded tu, boleh lah. Tapi kalau suami punya label tu memang beli pasal malam lah. Ini saya sebut. Jadi si isi tu jangan nak demand. Kecuali lah kalau dia pakai yang memang jenis yang biasa-biasa, yang murah tu, nanti kulit ruam lah, apalah, kurap lah, keluar macam-macam makhluk dekat dalam kulit badan dia semua tu, maka kat situ pun perlu dipertimbangkan sebagai satu keperluan bagi isteri tadi. Boleh faham tuan-tuan? Serasa sajalah. Ini saya simple je cerita gitu. Dan disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini, Allah Ta'ala tidak memberati seorang itu sekadar, melainkan pada kadar kemampuannya, dan orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah Ta'ala akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya susahan. Ini poin dia. Ramai orang lelaki, dia anggap diri dia tak mampu, maka dia tak bagi nafkah pada isteri dia. Kesilapan besar pada orang lelaki. Kenapa rezeki jadi makin sempit? Sebab hartanya tidak berkat. Kenapa tidak berkat? Kerana perkara penting yang dia patut lakukan tapi dia tak lakukan, iaitu memberi nafkah pada isteri. Tuan-tuan, kalau kita tengok ada kawan-kawan kita yang dia tak bagi nafkah kepada isteri, saya selalu nasihat pada klien-klien saya. Kalau nak berkat hidup, pastikan harta kita ni, kita tahu dalam harta kita ni ada hak orang lain. Bukan saja hak kita. Ada hak isteri kita, ada hak mak bapak kita, ada hak untuk anak-anak kita. Sekiranya harta yang kita pegang itu kita tidak salurkan kepada mereka-mereka yang berhak, maknanya kita pegang hak orang lain pada diri kita dan kita nikmati harta yang sepatutnya jadi hak orang lain, maka harta kita takkan berkat. Takkan berkat. Sama, duit kita banyak tapi kita tak bayar zakat. Tak berkat, berjuta-juta lah duit dia. Istidraj, dia akan jadi makin Allah Ta'ala bagi, dia tak akan mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia tak ada barakah pada harta yang dia pegang tu. Kenapa tak ada barakah? Sebab dalam harta dia tu ada hak milik orang lain yang dia tahan. Yang dia tahan, dia tak sampaikan. Maka dia akan jadi makin miskin. Tak percaya tuan-tuan buat. Try lah, 3 bulan ni kita tak payah bagi nafkah kat isteri kita. Tengok apa jadi pada harta tuan-tuan, tengok macam mana. Pening kepala. Kenapa pening? Sebab tak ada. Sebab ada harta milik orang lain yang kita tahan. Dia macam ni tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kita kekayaan. Harta tu turun pada kita. Kadang-kadang kita ni jadi wasilah saja, penghubung. Untuk harta kita disampaikan pada orang lain. Dia tak lekat. Harta tu letak kita, betul lah kita dah pakai untuk kebajikan yang kita nak buat. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala bagi harta tu, kadang-kadang dia dijadikan wasilah, penghubung saja. Untuk lalukan saja. Begitu. Ada orang miskin, kadang-kadang dia pun tak sangka hari tu jumpa kita. Hari tu kita dapat bonus, contohnya begitu. Bos kita bagi duit lebih sikit lah, itu kan. Dapat duit dari itu, tiba-tiba ada orang ni datang pada kita. Kita tak jangka, time kita tak ada duit, time tu pula dia tak datang. Time kita ada duit, time tu pula dia datang. Maknanya apa tuan-tuan? Mungkin Allah Ta'ala telah jadikan kita ni sebagai penghubung, wasilah untuk menyampaikan harta tu pada dia. Kita tak tahu. Yang ini bila kita sampaikan ni, maka dia akan jadi barakah seperti mana harta Abdul Rahman bin Auf. Ini yang dipesan oleh guru-guru kami, begitulah sifatnya. Sebab tu di samping kita ketika saat kita berhadapan dengan musibah contohnya, kesusahan, kita stres dan seumpamanya, maka perkara yang kita buat betul lah selain pada berzikir dan seumpamanya, maka kalau kita lihat majoriti ulama menyatakan bahawa banyakkan bersedekah.
Banyakkan bersedekah. Selain beristighfar, memang ada dalam Al-Quran kan disebut istighfar, maka dalam hadis Nabi SAW dan juga ayat suci Al-Quran menyatakan bahawa salah satu cara untuk nak mengeluarkan kita daripada musibah adalah dengan cara kita bersedekah. Rupanya disebut sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada ahli keluarganya. Bagi seorang suami, keutamaan sedekah kepada siapa? Kepada ahli keluarganya. Siapa yang paling utama dalam ahli keluarga mendapat harta dia, mendapat harta dia sebagai nafkah, tidak lain tidak bukan isteri, anak-anak dan juga mak bapak. Yang itu. Jadi bagi orang lelaki, kita kena faham tanggungjawab kita untuk memberi nafkah kepada anak isteri, dan jangan sekali-kali kita terlepas daripada kita menjalankan tanggungjawab sebagai nafkah. Sebab disebut antara dosa besar ialah dosa bagi seorang suami yang mencuaikan tanggungjawab memberi nafkah kepada isterinya. Ini dosa, dosa besar. Dia bukan dosa kecil ni. Itu dosa besar. Dan kenapa saya sebut begitu? Sebab orang perempuan ni apabila suami tadi, ni tadi pagi saya dapat soalan. Boleh tak saya ambil duit suami saya, Ustaz? Cerita gitu. Dia syok aja. Sebab suami saya tak cukup bagi nafkah. Tak cukup dengan tak bagi langsung ni lain, tuan-tuan. Saya nak sebut begitu. Kalau si suami tidak memberi nafkah kepadanya, apa maksud nafkah tadi? Benda asas, makan, pakai, tempat tinggal. Nanti dibahaskan oleh para ulama, termasuklah rawatan perubatan dia, termasuklah dia punya perkakas dapur. Dia ada dapur tapi dia ada beras semua ada, tapi kuali tak ada, dapur gas tak ada, begitu. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena sediakan pembantu bagi isteri tadi tu. Wush, tinggi label ni pembantu. Kita orang mana mampu. Mana yang paling memudahkan urusan isteri dan kita mampu untuk menampungnya, maka kita kena keluarkan. Kan saya dah sebut yang lepas. Masak nasi guna kayu api dengan masak nasi guna periuk elektrik, mana yang memudahkan kerja? Menggunakan elektrik lah. Mana nak cari kayu api? Nak cari kayu api. Jadi menggunakan dapur elektrik. Jadi dapur elektrik itu mesin basuh lagi apa? Pengering baju. Kita tak payah nak sidai kain, kita guna pengering baju dan kita mampu menyediakan pengering baju tu. Maka kalau ikut tafsiran apa yang dibahaskan oleh ulama-ulama Syafi'i, maka kita sediakan. Mana yang paling mudah? Tapi kita mampu lah. Kalau kita mampu setakat beli mesin basuh semi auto lah. Kalau kita mampu untuk beli mesin basuh fully auto lah. Kalau kita mampu untuk beli fully auto dan juga pengering sekali, dryer sekali, beli ya. Kalau kita mampu tolong angkat isteri pergi dobi tu, masuk duit dekat dalam kat kedai yang tu, pergi lah. Yang memudahkan kerja. Kan disebut dinamakan pembantu. Pembantu kalau dulu memang pembantu rumah, mana pembantu kerja-kerja, ada hadam dan seumpamanya. Zaman sekarang mana nak cari? Pembantu rumah pun dah tak boleh lepas border dah. Nak pergi ke Indonesia nak cari border tak lepas. Isi kerja, suami kerja kadang-kadang gitu. Jadi membebankan. Tapi suami mampu, maka sediakanlah untuk isteri. Makanya ulama menyatakan bahawa tak akan rugi bagi orang yang mengeluarkan hartanya untuk keluarganya. Disebutkan di sini bahawa satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, bahawa Zainab isteri kepada Abdullah ibnu Mas'ud telah bertanya. Abdullah bin Mas'ud ni tuan-tuan kenal siapa? Seorang sahabat yang hebat. Saya baca sejarah, saya bawa tajuk sirah dekat setengah masjid surau. Tajuk sirah dan saya kaji tentang peperangan Badar. Yang menyebabkan Abu Jahal mati tu dua orang adik-beradik. Mu'az bin Afra dan Auf bin Afra. Akan cerita sejarah pula ni. Mu'az bin Afra dan Auf bin Afra. Seorang 14 tahun, seorang 15 tahun, seorang 16 tahun. Dia tanya pakcik. Dia tanya kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia kata, pakcik, mana satu Abu Jahal? Dalam peperangan Badar tanya, mana satu Abu Jahal? Kenapa nak cari Abu Jahal? Sebab dia orang Madinah, dia tak kenal Abu Jahal tu siapa. Maka tanya Abu Jahal ni, Rasulullah orang kata dia ni paling banyak mengganggu dakwah Nabi SAW ketika berada di Mekah dulu. Betul? Nanti kalau pakcik nampak, pakcik tunjuk mana satu Abu Jahal. Bila sampai satu bengkak, Abu Jahal nampak naik kuda, pakai baju besi semua. Auf bin Afra dan Mu'az bin Afra ni, Abdurrahman bin Auf kata, wahai Mu'az, wahai Auf, dia kata, kalau kamu tahu Abu Jahal, itulah dia. Dia meluru, dia kata, wallahi seperti aku nampak anak panah sedang meluncur menuju ke arah Abu Jahal pada ketika itu. Salah seorang adik-beradik ni dapat tetak kaki Abu Jahal. Jatuhlah dia daripada kuda. Cedera parah pada ketika itu. Mu'az pun, dia pun mati kena bunuh, adik dia pun mati kena bunuh.
yang menyelesaikan, yang penggal kepala Abu Jahal tu siapa? Iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Ketika dia nak penggal tu, Abdullah bin Mas'ud kata Abu Jahal boleh ejek-ejek dia. Bukan kau yang paling takut dengan aku kat Mekah dulu cerita. Aku tak fikir panjang, aku terpancung putus kepala dia tu. Dia bawa kepala Abu Jahal, jumpa Nabi SAW, letak kepala Abu Jahal depan Nabi SAW, Nabi sujud syukur pada ketika itu. Ya Allah, doa Nabi apa? Ya Allah, sesungguhnya kau telah menghinakan Abu Jahal dan kau telah menghinakan pengikut-pengikut Abu Jahal. Itu dalam sejarah perang Uhud sebenarnya. Jadi siapa yang bunuh Abdullah bin Mas'ud, dua orang adik-beradik itu, dan juga Abdullah bin Mas'ud ni yang tukang settle kan. Dia penggal, mana dia penggal kepala Abu Jahal. Saya bukan nak cerita tu kan, short cerita sejarah. Dia kata apa? Bahawa Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah aku diberi pahala sekiranya aku memberi belanja kepada suamiku dan menyempurnakan keperluan keluargaku? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bagi isteri dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah. Saya sebut ni, kalaulah bagi suami tadi tanggungjawab memberi nafkah tu adalah satu kewajipan, tak ada kompromi. Yang ini isi kepada Ibnu Mas'ud ni, dia volunteer nak bagi suami dia, nak bantu suami dia dalam rumah tangga. Nabi kata pahala dia jauh lebih besar daripada pahala seorang suami yang memberi nafkah. Ini kan kita dah bincang yang lepas tuan-tuan. Macam ni, suami kerja, isteri pun kerja. Suami kerja, pendapatan suami untuk suami dan juga anak isteri, mak bapak sekali. Isteri bekerja, harta dia untuk siapa? Harta dia untuk dia. Harta dia untuk dia. Kalau dia nak bantu mak bapak, dia punya pasal. Jadi gitu. Prinsipnya begitu kan? Okey. Jadi dia ada dua keadaan. Satu, kalau disebutkan si suami tadi bekerja dan harta suami, pendapatan suami tidak mampu untuk nak menanggung ataupun nampung keperluan keluarga, maka pada ketika itu isteri yang bekerja, dia membantu suaminya tadi menggunakan duit dia sendiri untuk membantu keluarga, maka isteri itu termasuk di kalangan golongan isteri yang mempunyai ihsan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini disebut di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di surah Ar-Rum ayat ke-21. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan diri kamu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenteram, sakinah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan diri kamu tu rasa kasih sayang dan juga rahmah. Apa yang disebut oleh Imam Fakhrul Razi berkaitan dengan perkataan rahmah itu, bukan saya, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia menyatakan rahmah itu adalah rasa belas ihsan. Maknanya dalam rumah tangga kalau dia ada tiga perkara tu, tenang, saling memberi keterangan. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, rahmah, rasa ihsan. Maka insya-Allah rumah tu bahagia. Ihsan ni yang dibahaskan oleh para ulama, ihsan ni apa? Macam tadi, isteri yang bekerja dan dia menggunakan duit yang dia dapat tadi untuk membantu suaminya. Makna isteri termasuk di kalangan orang yang mempunyai ihsan. Mempunyai ihsan. Timbul pertikaian. Suami tadi tak mampu, isteri yang menanggung, akhirnya rumah tangga tu jadi sempurna sikit. Tiba-tiba si suami kata, beda, aku nak kau berhenti kerja. Aku tak kira, kau berhenti kerja juga. Isteri pun jadi macam meradang lah, macam tak buah hati lah. Aku kerja ni, aku nak bantu kau. Suami ni, kau tak mampu, aku bantu je. Dibawa kes ni ke mahkamah. Maka perkara yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan sama ada isteri tadi kalau tak berhenti tu boleh dianggap nusyus ataupun tak, maka hakim akan lihat ihsan isteri tadi. Isteri ada membantu tak? Ada. Dengan pendapatan suami, kalau suami bekerja dan isteri tak bekerja, mampu tak suami nak menampung? Tak mampu. Maka isteri tadi tu kalau tak berhenti kerja, tidak boleh dianggap sebagai nusyus. Boleh faham tuan-tuan itu situasi begitu. Tapi kalau suami bekerja, tak mampu nak menanggung keluarga, isteri bekerja, duit banyak, gaji besar, tapi suami cakap, beda, tolonglah abang sikit. Dia kata, abang tak belajar hukum ke? Hukum fiqah menyatakan bahawa isteri bekerja, harta isteri untuk isteri. Yes, betul. Tak pertikaikan. Tetapi isteri tadi tidak ada ihsan kerana tidak membantu suaminya dalam urusan memenuhi keperluan rumah tangga tadi tu. Maka pada ketika itu beda, kalau macam tu kau tak bantu aku, kau berhenti. Wajib bagi isteri tadi untuk berhenti kerja. Kalau dia tak berhenti kerja, maka dia boleh disabitkan nusyus oleh mahkamah syariah.
Yang ini kita kena bagi faham gitu. Soal ihsan tadi tu. Memang tak wajib. Tapi andainya si isteri tadi keluarkan duit dia untuk membantu, Nabi SAW sebut, ya, bagi isteri tadi 2 pahala. 1 pahala kerabat membantu suaminya, 1 lagi pahala sedekah. Besar pahala sedekah ni. Sebab tu lah orang perempuan nak masuk syurga senangnya, bantu suami. Tapi suami jangan ambil kesempatan pula. Mentang-mentang isi dah bantu banyak, duit anak dia bayar, susu pampers dia bayarkan, dia rasa macam ada lebih pula duit gaji dia tadi. Itulah peluang dia. Pergi daftar, ambil borang 5 kat mahkamah syariah, tambah seorang lagi. Sakit hati isteri tadi. Aku bantu susah. Itu yang datang pejabat saya. Dah kahwin 20 tahun, cerita nafkah tak timbul. Bila dengar suami nak kahwin lainnya, nafkah keluar, bil tak bayar, rumah sewa tak bayar, semua timbul. Suami cakap, 20 tahun dah ustaz saya kahwin dengan dia tak pernah bangkit kan pun. Bila saya nak kahwin seorang lagi, barulah bangkit semua. Memanglah, kau tak tengok bini kau bantu kau. Cuba bini kau tak bantu, kau kejong nanti. Itu saya nak sebut macam tu. Ini perkara-perkara ni kadang-kadang kena ambil kira lah. Soal hati dan perasaan tu kena ambil kira juga. Ya. Jadi sinilah yang disebutkan tadi, Allah SWT sebut bahawa orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah beringat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Sikit je nak hadapi kesulitan tu. Biasanya tahun pertama perkahwinan adalah waktu-waktu paling kritikal sekali bagi pasangan suami isteri. Kat situlah dia baru nak manage baru, duduk rumah sewa, kongsi-kongsi duit. Sekarang bila dah kahwin, dia dah kena beli, dah sewa rumah sendiri. Dan dulu kalau makan pun boleh kongsi-kongsi, sekarang tak ada, makan kena makan, maknanya kena sediakan untuk keluarga dan seumpamanya. Jadi beban-beban ni banyak. Sebab tu orang ni kalau dia dah jadi suami, jadi isteri ni, kena banyak bertawakal pada Allah SWT. Mohon pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merayulah banyak-banyak pun. Ini soal keberkatan saya nak sebut begitu. Bukan kata kadang-kadang Allah Ta'ala bagi banyak, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sikit. Yang banyak jangan terlalu overconfident sangat. Yang sikit jangan kecewa sangat. Tapi yang yakinlah Allah Ta'ala kata apa dalam Quran. Hadis Nabi pun Nabi SAW sebut, cukup. Dia akan cukup. Cuma cara macam mana kita nak manage tu, tu kena belajar family management, financial management tu, perancangan kewangan Islam tu, nak kena planning. Dia kan cara dia kan macam ni, kalau pendapatan, dia punya CP dia, pendapatan tolak simpanan sama dengan perbelanjaan gitu kan. Itu teori yang betul lah. Teori yang salah, pendapatan tolak perbelanjaan sama juga dengan simpanan. Faham tak ceritanya tu? Dapat gaji, ambil dulu 10%, 20%, simpan. Lebihnya baru belanja. Ada baki lagi simpan. Tu yang betul. Yang salahnya dapat duit, gaji, belanja dulu. Baki baru simpan. Memang confirm tak ada baki. Itu biasanya macam tu. Lepas tu untuk bakal-bakal pengantin biasanya saya akan minta pas kahwin buat akaun bersama. Buat akaun bersama. Suami kerja, isteri kerja, okey. Lepas dapat gaji, 20% ke, 15% ke, 10% gaji suami tadi, tarik dulu masuk dalam akaun bersama. Akaun semasa ke apa. Yang isi pun sama tu, tolak tu siap-siap. Jadi itu, duit tu nanti kalau nak keluarkan, sign check dua-dua. Suami sign, isi pun sign. Dia tak boleh buat keputusan seorang-seorang. Jadi adalah benda yang dipegang itu. Jadi masalah dalam masyarakat kita, terutama orang Melayu kita lah. Dapat duit, belanja, lebih baru simpan. Memang tak simpan lah, biasanya macam tu. Nak guna formula yang paling tepat, dapat gaji, simpan dulu, lebih baru belanja. Ada lebih lagi, simpan lagi. Yang lebih lagi tu simpan ikut akaun masing-masing lah. Yang akaun bersama tadi dah tolak dulu siap-siap. Jadi dia akan lebih selamat lah tuan-tuan. Dah azan ke belum? Okey ke tuan-tuan ni? Ke saya macam syok sendiri ni? Ada. Allahu Akbar. Dah azan? ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا كريم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatil qa'imah. Wa ba'asu maqam Muhammad. Innaka la Boleh kita sambung lagi? Ada nak tanya? Ada? Tak ada? Orang perempuan ada nak tanya? Tak ada? Okey, kita sambung. Yang ni kita tengok satu isu. Yang pertamanya apa yang disebut sebagai nafkah, yang termasuk dalam bab nafkah. Ini saya bahaskan, saya petik daripada apa yang disebut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu dan juga beberapa ulama-ulama lain. Yang Imam Nawawi menyatakan bahawa yang pertama yang disebut nafkah itu adalah makan. Makan. Makanan ruji tadilah. Itu kalau beras lah. Kemudian yang keduanya termasuklah bahan-bahan. Bahan-bahan seperti rempah ratus, bawang, minyak, masak, garam. Itu masuk juga. Nak makan nasi putih je. Tak boleh lah. Itu masuk. Yang ini boleh dituntut. Kalau di mahkamah di negeri Johor ni, kita boleh tuntut macam tu. Ya Arif, saya mohon suami saya bagi nafkah, beli beras je. Tapi bawang tak beli, garam tak beli. Boleh tak tuntut? Boleh, tak ada masalah. Tapi dalam sejarah memang tak pernah orang tuntut bawang kat mahkamah. Tak ada. Tapi kalau ada orang nak try, boleh. No problem. Gula, termasuklah lauk pauk. Kemudian yang ketiganya pembantu bagi isteri yang kebiasaan yang mempunyai pembantu. Ini mengikut mazhab Syafi'i tadi. Kebiasaan bagi isteri yang biasa mempunyai pembantu. Jadi mungkin daripada keluarga yang dah biasa ada pembantu. Dia kenapa disebutnya tuan-tuan? Saya bukan nak sebut. Kadang dia dah biasa ada pembantu. Jadi dia akan terbeban kalau buat kerja rumah tak ada pembantu. Yang ini orang lelaki kata pemalas dan seumpamanya. Sebenarnya kemalas. Sebenarnya dia telah mendapat hak daripada bapak dia dulu.
Masa dia hidup, masa dia bujang dulu, bapa dia kan menanggung nafkah dia tadi. Dan bapa dia dah sediakan pembantu dah untuk memudahkan urusan dia dekat rumah. Jadi bila dia kahwin, tu soal kufu kena ambil kira juga. Soal kufu. Tapi bergantung kepada kemampuan suami. Oi, kalau macam ni saya kena cari orang gaji. Tak. Maksud saya termasuk bab pembantu itu ialah perkara yang memudahkan urusan kalau kita mampu. Yang tadilah mesin masuk tadi. Semi auto, fully auto dengan dryer dan seumpamanya, itu ikut kemampuan masing-masing lah. Begitu. Iaitu takluk kepada kemampuan. Kemudian pakaian, termasuk pakaian luar dan juga pakaian dalam dia. Itu ikut kemampuan suami lah. Saya tak kira abang, saya nak abang belikan baju baju Melayu, saya nak warna hijau, dia punya beg tangan pun saya warna hijau. Wah, beg tangan kena ikut saya sama baju color. Pening lah suami. Jadi beg tangan tu dia bukan keperluan, dia kehendak saja. Itu tak masuk. Ya. Kasut, saya nak kasut sama. Kan dah ada kasut lain. Mana satu kasut tu itu je keperluan. Yang lain tak. Jadi kalau nak pau betul-betul, pau suami tu betul-betul yang kasut yang satu itu. Ini kasut nafkah ni bang, cerita itu. Cerita. Tahan lasak ni setahun. Ceritalah. Orang lelaki pun kadang tak faham sangat. Yelah, boleh tu malah nak cerita. Kemudian alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat dan sebagainya. Ini pun penting tak? Orang perempuan biasa cuci muka, ada apa. Tapi pun ikut kemampuan. Jangan, kalau bedak sejuk lah. Tepek je lah kat muka tu. Suami setiap malam bangun terkejut je. Tengok sebelah pun tiada. Ke mana ceritanya itu? Kenapa abang terkejut? Abang ni dah tinggi macam mana? Terkejut boleh mati lah. Lemah jantung tengok muka awak cerita macam ni. Dah abang nak saya yang cantik ini je lah. Cara saya nak cantik. Bedak sejuk. Kalau abang nak, awak belikanlah krim-krim ke apa benda. Gitu kan. Jadi jangan demand lebih-lebih. Kalau bayar bagi pun tak banyak. Kemudian perkakas-perkakas rumah seperti perkakas bilik air. Perkakas bilik air. Perkakas bilik tidur. Kalau boleh katil tilam. Kata kalau boleh toto. Kalau tilam sajalah. Yang itu kemampuan. Yang kali ni abang mampu beli tilam je. Okey, beli tilam. Tapi tak ada spring. Kalau awak nak spring yang keras tu. Kalau awak baring tu memang mantul ke atas. Saya takut awak kena kipas. Jadi abang beli tilam yang tak ada spring. Tak apalah, tu kemampuan kita. Macam mana? Tilam pun abang tak mampu yang abang belikan Toto. Ini Toto, Narita ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Beli kat Siam ni, kat Golok ni cerita gitu. Tak apalah, itu je. Ya, abang tak mampu beli kapet dulu lah cerita gitu. Bukan kapet, dia beli sejadah yang macam ni yang besar tu. Jadilah bang. Dan termasuk juga sebagai nafkah itu adalah perubatan. Maknanya perubatan ni juga tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami. Cuma perubatan tu pun ikut kemampuan. Kalau dia boleh guna hospital kerajaan. Jadi modal duit teksi je. Ataupun duit minyak kereta je. Tapi kalau nak yang special sikit, dia ikut kemampuan pada suami tadi. Dan juga pembantu yang dapat meringankan badan isteri yang saya dah sebut tadi. Jadi perbezaan nafkah dan duit belanja. Ni selalu orang perempuan terutamanya confuse. Duit poket tu kalau suami dah memenuhi keperluan ini mengikut kemampuan suami, maka duit poket tu tak jadi wajib. Tak wajib. Habis duit poket tu macam mana? Duit poket tu jadi ihsan. Dapat pahala sedekah agak tadi suami tadi. Dapat dia jadi ihsan. Dia bukan kewajipan suami tadi. Tapi kena tengok, Ustaz, saya dah beli barang dapur dah, tapi dia tak nak masak. Agak-agak tengah hari isi kerja. Jadi dia boleh masak malam je. Habis tengah hari dia makan apa? Maka atas ihsan suami tadi, kontrakanlah duit barang dapur yang patut dia makan pada siang hari tadi tu, dijelmakan dalam bentuk duit, nanti tengah hari awak beli sendiri. Jadi anak ada 5 orang, macam saya senang je. Bukan saya nak cerita pasal dia. Nanti anak saya ada 5 orang, saya akan letak atas meja, berapa RM10, nanti isteri saya bagi RM50 ke RM100 dah. Jadi macam tu je lah. Setiap hari kat atas meja mesti ada kurang-kurang pun 100. Paling kurang. Gitu. Jadi malam lain lah. Malam makan lain lah. Gitu. Jadi senang. Tak payah cerita. Buat tempat letak macam apa tempat bekal-bekal duit tu kan. Ni hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, Khamis. Jadi setiap hari dia akan ambil je dekat dalam karung tu. Yang anak pun sama ambil duit belanja kat dalam tu. Hari Sabtu lain cerita. Hari Ahad lain cerita. Sebab cuti, gitu. Yang pentingnya ada, gitu. Ikut kemampuan lah. Kalau RM10, RM10 lah. RM5, RM5 lah. Yang itu. Dan disebutkan dekat situ, syarat wajib suami memberi nafkah kepada isteri ni. Orang perempuan ni
dia nak claim nafkah daripada suami dia, mesti dia memenuhi 2 syarat. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya isteri ini dalam apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Di kalangan ulama-ulama mazhab lain, dia ada juga tambah-tambah lagi. Tapi saya nak ambil yang Syafi'i je. Ini biasa jadi sandaran hukum dekat mahkamah syariah kita. Jadi yang pertamanya apa? Yang pertamanya isteri mesti, ya, dia kata isteri mesti merelakan dirinya di belai mesra, maksudnya istimta'. Istimta' ni tuan-tuan tahu tak? Dia macam istilah budak-budak muda macam ring-ringan, macam gitulah, percumbuan gitulah, sedia. Dan juga bersetubuh, istimta' dan bersetubuh. Bukan yustim ke tak, di istimta' itu. Bersetubuh dalam keadaan yang dibenarkan oleh syarak. Maknanya tak sakit, tak apa semuanya. Dia mesti begitu. Yang keduanya, isteri tadi mesti ikut tinggal di rumah yang dipilih oleh suami. Suami dah tentukan rumah ni. Dia ada 3 biji rumah. Suami dah belikan satu rumah, engkau duduk sini. Tapi dia tak nak, rumah abang ni kecil, saya nak duduk rumah besar. Boleh aku duduk rumah besar ni, tapi engkau bayar semua. Tak, bila duduk rumah besar dia suruh suami bayar. Suami tak mampu. Yang suami mampu rumah yang disediakan, maka itu rumah kelamin. Kalau si isteri tadi tak nak duduk rumah kelamin tadi tu, maka isteri tadi tidak layak untuk mendapat nafkah daripada suaminya. Boleh macam tu je Ustaz? Tak, dia macam ni ceritanya. Mesti suami tadi kena bawa dulu kepada penghakiman untuk mensabitkan isteri tadi itu telah nusyus. Itu kalau di negeri kita, kalau di mahkamah kita namanya permohonan perintah kembali taat. Permohonan perintah kembali taat. Maka si suami tadi bawa kes ke mahkamah. Disabitkan oleh mahkamah tadi, mahkamah ni akan keluarkan perintah taat nama dia. Perintah taat. Dia ini isteri diperintahkan supaya kembali taat kepada suaminya. Yang pertama, dia kena sedia untuk disetubuhi. Yang kedua, isteri tadi perlu tinggal di rumah suami itu. Perintah dah dapat. Bila perintah dah dapat tadi tu, maka si isteri tetap degil juga. Orang Jawa cakap bergudul macam itu. Degil. Maka pada ketika itu, dibawa kepada mahkamah boleh sabitkan dia itu sebagai nusyus. Bila isteri tadi nusyus, maka isteri sudah tidak wajib mendapat nafkah daripada suaminya. Jadi dia tak jatuh terus begitu, mesti disabitkan oleh hakim. Ramai suami datang menjabat saya, dia kata, Ustaz, isteri saya nusyus. Wah, dalam hati saya cakap, engkau ni hakim mahkamah mana ni? Nak sabitkan hukum? Tak. Dia mesti melalui pensabitan. Setelah melanggar perintah taat tadi tu, barulah isteri tadi boleh jadi dianggap sebagai nusyus. Nusyus derhaka itulah. Derhaka. Dia tak boleh terus buat hukum. Kan dia punya tindakan nusyus telah berlaku, tapi dia tidak disabitkan nusyus oleh mana-mana mahkamah. Ini ceritanya. Maka kena juga disabitkan nusyus itu sebab dia mesti melalui proses perundangan. Dia tak boleh sesuka hati. Mesti dihadapkan depan qadi dan qadi mendapati memang dia ternyata telah melanggar perintah berdasarkan bukti dan saksi yang ada, maka mahkamah boleh menyatakan bahawa isteri tadi nusyus. Bila nusyus saja suami dah tak layak bagi nafkah pada isteri dia. Sehinggalah dia telah kembali taat. Ya, ini cerita. Saya ringkas-ringkas saja. Kemudian disebutkan nafkah batin. Nafkah batin ni apa benda sebenarnya? Dia ada 2 tafsiran. Satu yang disebut dalam kitab dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dia kata apa? Yang disebutkan nafkah batin itu adalah ketenangan. Maksudnya benda yang boleh menenangkan isteri. Ada pendapat yang sangat kuat menyatakan bahawa nafkah batin itu adalah merujuk kepada cara bermuamalat. Bagaimana dia berkomunikasi, teruk sama juga dibelainya tadi, dipujinya isi, dan juga melakukan hubungan kelamin. Dia termasuklah satu, dia layan dengan layanan yang baik. Ini muamalat lah, cara berkomunikasi. Dia bukan saja nafkah batin bersetubuh saja, tak. Nafkah batin tu dia termasuklah dibelai dan seumpamanya, isteri dah buat itu, dipuji, isi masak gini, beria daripada pagi sampai malam, bergasak dekat dapur, benda dibuatnya. Rupanya bila keluarkan macam tu lah, itu pun belang-belang, bawah hitam, atas dia baru nampak bentuk sikit. Pujilah isteri tu, punya berempah pulas. Tak sangkalah isteri abang ni masak sedap, ya Allah, padahal separuh pahit. Tak apalah, pujilah. Dia menyenangkan hati. Ini disebut tadi, yang disebut hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isi-isi kamu adalah sebagai pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Imam Ibnu Katsir dan juga Ibnu Abbas menyatakan bahawa diberikan
ketenangan kepada si isteri tadi. Macam mana kita nak orang buat pada kita, maka kita buatlah pada dia. Macam tu. Yang ini disebutkan tentang nafkah batin. Dia ada dua, yang paling kuat sebenarnya memang bersetubuh lah. Itu nafkah batin. Berapa hari lepas ada hamba Allah telefon. Isinya sakit. Tapi sakitnya bukan kat bahagian tu. Sakitnya kat kaki gitu je. Sikit-sikit je lengar-lengar. Suami dia kata, saya tak sampai hati lah tengok orang sakit. Jadi isterinya minta 3 tahun minta. Ni kisah benar lah ni. 3 tahun. Jangan risau, saya jaga kerahsiaan. Saya pun tak sebut daerah mana, negeri mana tak sebut. Tapi dia telefon saya. Jadi suami ni tak nak melayan isteri tadi. Dia tak nak buat hubungan kelamin dengan si isteri tadi. Sedangkan si suami tadi mampu. Si isteri pun masih mampu lagi. Dia kata, ustaz, yang sakit, yang itu je. Kaki atau tangan, saya tak nak sebut lah. Kaki je, dia kata macam tu. Bukan yang tu. 3 tahun ustaz saya minta dengan suami saya. Dia tak nak bagi, ustaz. Maka si suami tadi tu, boleh diperintahkan oleh mahkamah. Saya tu jarang orang buat lah. Tapi saya pernah masa jadi peguam dulu. Saya ada minta supaya buat satu permohonan tuntutan di mahkamah supaya suami tadi melaksanakan tanggungjawab. Perintah tu. Memang tak ada lah khusus tu, tapi kita boleh buat. Contoh macam suami tadi tidak berlaku adil dalam poligami. Contoh begitu. Maka si isteri tadi, dia tak nak cerai. Dia boleh buat satu tuntutan di mahkamah supaya suami tadi berlaku adil dalam penggiliran berpoligami tadi. Ada? Gitu. Saya pernah buat tu lah. Satu poligami, satu suami tadi tak nak setubuhi isteri tadi tu. Maka boleh perintahkan. Kalau si suami tadi memang sabit bahawa dia tu ada penyakit dan seumpamanya, maka itu ada perkara lain lah. Si isteri tadi boleh buat tuntutan fasah. Cuma permohonan fasah disebabkan suami mati pucuk tu, biasanya mahkamah kita akan bagi tempoh setahun. Untuk suami tadi repair apa-apa yang patut lah. Dimodify ke apa. Selepas tahun masih gagal juga, maka mahkamah boleh memfasahkan kerana dia termasuk di antara perkara yang boleh menyebabkan mudarat bagi si isteri tadi. Bukan kerana sakit benda fizikal, tapi penderaan emosi. Yang ini disebut oleh para ulama. Kemudian disebutkan juga oleh sebahagiannya ialah nafkah batin itu dengan menjaga emosi dan melayan isteri itu dengan baik. Ini saya sebut ni kisah Uthman bin Maz'un, isteri dia. Uthman bin Maz'un seorang sahabat Nabi yang sangat hebat sebenarnya. Dia antara orang yang mengetuai rombongan daripada Mekah ke Habasyah. Tahun ke-7 kenabian Nabi SAW, maka Uthman bin Maz'un ni dia mengetuai pada ketika itu 80 orang untuk mendapatkan perlindungan Raja Najasyi di Habasyah pada ketika itu. Isteri dia ni, nama dia, tak ingat nama dia apa. Isteri kepada Uthman bin Maz'un ni, dia ni suka pakai hidab. Hidab ni apa tuan-tuan? Hidab ni dia pewarna kuku. Dia memang dah agak dah umur dah, tapi dia suka color kuku. Color kuku, warna kuku, dan juga pakai wangi-wangian, hidab. Orang lelaki tak boleh, orang perempuan boleh lah. Saya nak sebut color kuku ni inai. Yang itu. Jangan pergi ambil Q-Tech, pergi cat benda bagai. Saya nak sebut inai. Begitu. Jadi dia kan ada macam orang akan kenal, dia ni ala orang yang tu yang suka pakai inai dengan pakai wangi-wangi tu. Dia biasa orang kenal gitu. Di kalangan wanita-wanita muslimah pada ketika itu kenal isteri kepada Uthman bin Maz'un tu macam itulah, suka walaupun dah berumur. Maka pada ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha jumpa satu ketika, dah lama lah ni kat Madinah. Dah lama. Maknanya Uthman bin Maz'un dah tua, bini dia pun dah tua dah. Jadi masa tu bila jumpa dengan Siti Aisyah tengok, wahai isi Uthman, dia kata, kenapa kamu dah tak pakai hidab lagi? Kenapa dah tak wangi-wangi macam dulu? Dulu macam comel, sekarang macam mana? Dah tak macam dulu lah. Gitu. Maka apa yang disebut oleh isteri Uthman bin Maz'un ni, saya tak ingat nama dia siapa, Khawlah ke apa, tak ingat. Dia kata apa? Wahai Ummul Mukminin, dia kata, sesungguhnya Uthman tidak lagi menginginkan dunia dan tidak terpersona terhadap wanita. Maknanya apa? Dia berhias macam mana pun laki tak nak tengok. Baik aku tak payah bias. Sebab apa? Uthman bin Maz'un ni dia dah menghabiskan masa-masa tuanya dengan cara apa? Beribadah, berpuasa apa semua. Jadi isteri ni macam tak terlayan sangat. Ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang ni kadang dia dah berumur dah. Dia bukan dia nak berhubungan kelamin sangat isteri ni, tapi nak dibelai-belai juga, nak ditengok, nak dimanja-manja, nak didengar juga apa dia cerita. Kadang benda dia cerita hari ni semalam ni cerita.
2 hari lepas dia cerita benda sama. Dengar je. Dengar tu dia okey lah. Yang cerita isteri Osman bin Mas'ud ni, dia dah, kalau pakai hias pun Osman bukan tengok aku lagi. Dia dah tak ingat dunia dah. Macam tu. Maka cerita tu sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya rasa saya dah cerita yang lepas. Osman bin Mas'ud pun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Osman, adakah kamu beriman dengan Tuhan yang kami beriman dengannya?" Osman kata, "Ya Rasulullah." Maka ikutlah apa yang kami lakukan. Maksudnya apa? Nabi kata, "Wahai Osman, engkau ni dah tak jadikan aku contoh lagi ke dalam hidup kau?" "Tak ada ya Rasulullah." "Habis kenapa gini-gini?" Nabi pun bagi nasihat kepada Osman bin Mas'ud. Selepas itu, walaupun dalam keadaan Osman bin Mas'ud ni umur dia dah tua pada ketika itu, dia balik dan dia melayan si isterinya tadi tu macam dulu. Jadi isteri jadi seronok. Isteri mula pakai haudak balik, dia pakai abang ingat tak ni saya dulu pakai inai kan. Isi abang dia tahu pakai inai, orang lain tak pakai. Cerita gitu. Kan suka si isi tadi. Dia ada pattern-pattern lah. Masa saya sebut yang lepas kan. Isi baju kelawar dia kan malap aja kan. Satu hari tu kan dia beli baju kelawar agak terang, fluorescent warna oranye kan. Cerita gitu. Datang gitu tu, kan saya cakap jangan sampai kita ni, si isteri ni yang menuntut abang, cantik tak? Jangan sampai peringkat dia cakap macam tu. Sebelum dia cakap macam tu, dia cakap, "Ya Allah, daripada jauh abang punya hati dah berdebar-debar. Rupanya saya balik rumah ni awak pakai baju warna oranye terang, saya bercahaya tengok muka awak." Padahal sama je. Sebab nak puji baju tu, yang dia beria pakai baju tu, pujilah. Kadang-kadang dia belilah apa benda apa semua. Ingat rumah saya pun semalam beli apa rak dekat sinki lah. Cantik tak? Alamak, fail lah saya cakap. Dia semua tanya, cantik tak? Cantik. Tak cantik pun cakap cantik lah Ustaz, ambil hati lah. Tapi biarlah ikhlas jadi suami tu. Dah, itu antaranya. Pendidikan juga sebahagian daripada nafkah batin. Ini tajuk nafkah je. Dan nafkah bagi orang perempuan yang bekerja, wajib tak wajib? Orang perempuan bekerja, wajib tak bagi suami tapi nafkah? Wajib. Itu saya sebut dan kita pun tahu wajib hukumnya. Nafkah dan upah bagi kes isteri yang menyusukan anak. Tuan-tuan, ikut mazhab Syafi'i, menyusukan anak tu tak wajib bagi isteri. Tapi kalau ketika nak menyusukan anak itu, baby itu, bila nak disusukan kurang 2 tahun, isteri tadi minta upah, maka wajib dia bagi upah. Nafkah sama tak sama dengan upah? Tak sama. Nafkah lain, upah lain. Kalau kes menyusu anak, tak ada lah. Kalau negara Arab tu ada lah ceritanya tu. Tapi kadang orang kita ni dia tak tergamak lah nak cas suami dia. Jadi suami kena faham. Menyusukan anak tadi. Dan dia jadi wajib mengikut mazhab Syafi'i. Ni sambil-sambil lah bab rodoah ni. Jadi wajib bagi ibu tadi menyusukan anak. Yang pertamanya sekiranya bapa kepada anak ni iaitu suami dia tak ada duit. Tak ada duit. Untuk mengupahkan anak. Mengupahkan orang untuk menyusukan. Yang kedua, ada duit. Tapi tak ada orang yang boleh menyusukan anak. Yang ketiganya, si anak ni tak nak menyusu selain daripada ibunya. Anak ni memang tak nak. Kalau orang dulu-dulu dia adik-beradik ni dia boleh susukan anak saudara ni 5 kali susuan. Dia dah besar esok dia tak batal wuduk. Tapi dia tak boleh kahwin dengan sepupu dia, budak tu. Ada mak-mak yang dia tak ada anak tapi dia ambil anak angkat, maka dia tak nak bapa suami tadi batal air wuduk dengan anak tu bila dah besar, maka mak tadi tu dia ambil lah hormon apa benda semua, dia nyusukan anak tadi tu 5 kali kenyang, kurang 2 tahun, maka bapa tadi tu, suami dia tu tak batal wuduk. Dia banyak begitu. Dan ikut jawatan kuasa fatwa kebangsaan tu menyatakan bahawa boleh tak orang tak kahwin tetapi dia nak ambil anak angkat dan menyusukan? Boleh. Dia tidak menjadi syarat perlu disetubuhi oleh suaminya untuk nak menyusukan anak. Ada saya jumpa juga ada 2 orang. Dia perempuan bujang. Dia macam tak tahu lah, lambat sangat kahwin, tapi dia nak macam ada anak, jadi dia ambil anak angkat. Jadi dia makan hormon apa benda lah, ubat dia saya pun tak faham. Doktor faham kot, saya tak faham. Keluar susu, memang keluar susu. Jadi dia menyusukan. Jadi boleh, dia boleh dibenarkan dan mengikut hukum syarak lah. Itu antaranya lah. Saya nak sebut ni sebab apa? Kalau ada isi-isi yang menyusukan anak tadi tu minta upah, dia kena dibezakan antara upah dan juga nafkah. Kalau nafkah dia sebulan contohnya 1,000 kita bagi dia nak upah menyusukan anak tu 500, bagi dia 1,500. Kena pisahkan, tak boleh samakan antara upah dan kemudian nafkah pada isteri yang diseraikan. Bagi isteri yang diseraikan dengan talak raj'i. Talak raj'i, talak 1 dan talak 2.
dalam tempoh iddah tu si isteri tadi boleh mendapat nafkah makan, pakaian, tempat tinggal. Dan juga seperti apa yang biasa dia dapat macam perubatan. Dalam tempoh iddah tu 3 kali suci tu. 3 kali suci, perempuan yang dah menopause 3 bulan, perempuan yang tak pernah disusui tak ada lah. Dia tak ada. Bagi mereka yang diceraikan talak bain. Bain apa? Fasah, tebus talak, khuluk. Itu talak bain. Maka si isteri tadi tu hanya layak mendapat tempat tinggal saja dalam tempoh iddah. Mana walaupun dah kena talak 3, jangan halau isteri daripada rumah sebab dah ada hak untuk tinggal di rumah tersebut sampai dah habis iddah. Okey. Tapi sekiranya dia hamil, dia dijatuhkan talak 3, masa tu isteri tadi dalam keadaan mengandung, maka dia layak tadi dapat makan, pakai, tempat tinggal dan juga keperluan seperti perubatan, termasuklah kos untuk isteri tadi bersalin dekat hospital. Ini kalau isteri yang hamil, dia dah kena talak 3. Banyak di Johor ni banyak kes talak 3. Dan juga disebutkan sekiranya isteri tadi belum disetubuhi, dia tidak pernah bersetubuh dengan suami dia selepas berkahwin, maka bila dia berlaku perceraian, dia tak ada hak untuk dapat nafkah. Tempat tinggal pun tak ada hak. Dan yang seterusnya, nafkah itu dia akan gugur sekiranya, ini kalau talak bain lah, dia akan gugur sekiranya suami tadi meninggal dunia. Mati tergugurlah. Dan perempuan yang nusyus tadi juga tidak berhak untuk mendapat nafkah. Dia dah disabitkan nusyus, kemudian dia dah ceraikan. Menceraikan isi yang nusyus hukumnya sunat, tak wajib. Isi dah sabit nusyus, menceraikan isi yang nusyus itu hukumnya sunat. Dapat pahala menceraikan isi yang dalam keadaan yang nusyus. Iaitu banyak lagi isunya tuan-tuan. Jadi cukup setakat tu. Nafkah mak bapak ni panjang pula, kita buka tajuk lain. InsyaAllah. Jadi tengok tuan-tuan pun macam dah kesejukan, saya pun sejuk juga ni. Pemurah betul orang sini. Airconnya sejuk. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya sebutnya lah tadi nafkah pasal mak bapak ni takut jadi masalah pula. Kalau hukumnya mutamat wajib. Bagi anak lelaki wajib memberi nafkah kepada mak bapaknya. Cumanya dia gini. Kalau anak perempuan, ini kalau ikut apa yang disebut oleh dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, dia kata apa? Kalau anak perempuan dengan anak lelaki 2 kali ganda daripada anak perempuan. Mana sekali ganda lah. Anak perempuan bagi nafkah RM100, anak lelaki bagi nafkah RM200. Macam tu cara kiranya. Pendapat yang kedua, ini mazhab Maliki, dia kata apa? Ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Mengikut Ibnu Qudamah, dibagikan kepada 3. Bagi 3 bahagian, 2 bahagian suami bayar, 1 bahagian isi yang bagi. Maknanya apa? Anak perempuan juga ada peranan dia. Kalau mak bapak dia fakir, dengan syarat mak bapak dia fakir. Tapi kalau jadi macam cerita Piramli tu, Ahmad Al-Bab tu, yang tu tak patut. Tak wajib membagi nafkah macam tu. Bapak dah memang kaya dah. Bagi garam dengan gula je dengan kopi kosong. Yang tu. Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Nafkah ni wajib dikeluarkan ke atas keduanya sama rata. Anak lelaki dengan anak perempuan sama. Ini ikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Syafi'i, yang paling wajib sekali, iaitu terbahagian tadi. Sebahagian yang saya sebut yang awal tadi kan, 2-1. Yang ini mengikut mazhab Syafi'i, nafkah tadi wajib untuk anak lelaki. Mana anak lelaki wajib menanggung mak bapak dia yang fakir. Yang fakir tuan-tuan, yang miskin lah. Jadi anak lelaki tadi berdasarkan berdasarkan hukum aswabah dan ikut mazhab Hanbali, dia berdasarkan pada hak pewarisan. Maknanya dia sama macam Maliki tadi tu. 2 bahagian anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan, begitu. Tapi kita yang berpegang pada mazhab Syafi'i ini, keutamaannya pada anak lelaki yang memberi nafkah kepada kedua ibu bapanya sekiranya dia miskin. Termasuklah kalau dia tak ada rumah, bapa tak ada rumah, mak tak ada rumah, anak lelaki tadi terpaksa bawa mak bapak dia tadi sebab tak ada tempat lain dia nak tinggal, maka dia boleh tinggalkan serumah dengan sampai peringkat macam tu lah boleh. Tapi tu nanti kita bahaskan dalam bab lain. Cukuplah tuan-tuan, setakat tu panjang sangat dah ni. Langgar SOP pula. Sebab SOP yang baru ni 1 jam. Yang lama setengah jam saja. Maknanya PKPB ni yang round kedua ni lagi pemurah. Kita dapat perkenan tu kan. Jadi 1 jam. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada diri kita. Minta ampun, minta maaf atas kekurangan. Bukan nak mengajar, bukan. Sekadar berkongsi saja. Apa saya sebut ni tuan-tuan dah tahu pun sebenarnya. Tuan-tuan perempuan dah tahu dah. Cuma sekadar perkongsian saja. Imam pun kata, Ustaz, hari ni ceramah pasal nafkah. Saya ceramah pasal nafkah.
Yang akan datang dia kata ceramah pasal jenis-jenis perceraian, ada 10 jenis perceraian. Pembubaran perkahwinan. Dia tengoklah, kita bahaslah satu-satu tengok. Jadi cukup setakat tu, mohon ampun dan maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Nas.